Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudu bi ni'matih, al-ma'budu bi qudratihi, al-mahrubu min 'adabih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. شهادة عبد منيب إلى ربه تائب من كل ذنوبه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بعثه الله كافة للناس بشيرا ونذيرا. Yang dirahmati Allah, Tuan Pengerusi Tadbir Masjid dan Jatuhan Kuasa, Tuan-tuan Imam, Ashabul Fadilah, para ulama, Ustaz Karim Long, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apakah yang sebenarnya dikejar, dicari untuk didapati oleh seorang insan dalam kehidupan dunia yang sementara ini? Dan adakah yang dikejar itu sesuatu yang yakin boleh, yakin tidak boleh, atau 50-50? Dan apakah telah kita capai apa yang kita pohon selalu daripada Allah Subhanahu wa taala dalam salat, dalam doa? Soalan-soalan ini nampak senang, tapi kalau kita melihat kepada pencapaian manusia dalam alam dunia pada hari ini, rata-ratanya mereka nak capaikan kebahagiaan dunia ini sahaja. Itu pun tidak tercapai. Kekayaan Allah kurniakan kepada manusia ini disebut dalam hadis sahih, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min zahabin labtagha salisahuma fama yamla'u jawfuhu illa turab." Kalaulah anak Adam ini Allah kurniakan kepadanya dua lumbung emas, dua sudah dapat dalam tangan, labtagha salisahuma, anak Adam itu tidak puas hati, tidak cukup, dia akan cari mana lumbung yang ketiga. Berjumpa yang ketiga, dia cari mana yang keempat, dan tidak akan habis pencariannya, melainkan dibaringkan dia dalam kubur baru dia berhenti. Yang tadi itu pun, yang kaya tadi itu pun juga masuk dalam kubur. Itu yang Quran ingatkan kepada kita. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى وَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Allah tanya kita, dan boleh kita berfikir dengan senang, وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Kekayaan tadi itu, yang dua lumbung emas tadi itu, sebagai analogi, sebagai contoh, 3 lumbung emas kaya raya tadi itu, tanya Allah, bergunakah tidak kepadanya
idza taradda, bila dia dibaringkan oleh kawan-kawannya dalam alam kubur. Jadi bawa mayat sampai ke kubur, dibaringkan, tak dilentang, tak ditiarap, dibaringkan di lambung kanan ke bawah. Waktu itu tu, waktu yang akan ditimbuskan dengan tanah dunia itu, apa guna kepadanya harta benda dunia yang banyak tadi? Inna alaina lal huda, kami telah beri hidayah kepadanya, kami tunjuk jalan kepadanya. Dia ikut jalan kami kah, tanya Allah, atau jalan dia? Wa inna lana lal akhirata wal ula, kamilah, kata Allah, yang memiliki, yang ampunya semua dalam alam dunia ini, termasuk alam akhirat. Fa anzartukum, maka aku, kata Allah, akan memperingatkan kepada kamu, naran talazza, api neraka yang menyalanya amat garang, yang menunggu manusia. La yaslaha illa al-ashqa, tidak akan dibakar dalam neraka itu melainkan orang yang memilih jalan kecelakaan, menolak, membelakangi, dan tidak pedulikan kepada ayat-ayat kami. Inilah persoalan kita sekalian, persoalan manusia. Apa yang nak kita kejar dalam hidup ini tidak lain melainkan nak menjadi hamba kepada Allah. Nabi pernah menangis dan menyebut, wa halla akunu abdan syakura, tidakkah lebih baik kepada aku menjadi hamba Allah, abdan, hamba kepada Allah, syakura, beriman, bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah kita capai sebahagian. Nak menjadi seorang yang beriman, kita beriman, kita boleh kata begitu. Kita Islam, boleh kata demikian. Tapi betulkah tidak iman kita? Benarkah Islam kita? Itu persoalan yang tidak boleh dijawab dengan begitu mudah. Karena itulah maka Nabi telah menyebut, al-mu'minu baina makhafatain, baina ajalin qad mada la yadri ma Allahu fa'ilun fi, wa baina ajalin atin la yadri ma Allahu qadin fi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih. Al-mu'min, seorang mukmin yang sebenar, baina makhafataini, mestilah dia berada dalam dua ketakutan, dua kebimbangan. Jadi antara kebimbangan, banyak kebimbangan. Hadis ini menyebutkan baina makhafataini, kita mesti berada dalam dua keadaan yang amat menakutkan kita. Satu, baina ajalin qad mada, bimbang dan takut kepada masa yang berlalu. Dari zaman kita mukallaf, baligh, sampai sekarang saya sudah menjejak 74. Ada yang adik-adik yang muda, ada lebih senior daripada saya. Daripada kita berada dahulu, kita mukallaf, seorang yang telah akil balik, sampai sekarang ini
Kita buat macam-macam ibadat, kita buat yang baik, kita buat kadang-kadang yang jahat pun buat sama. Kadang buat jahat banyak, buat baik sikit. Ada yang buat baik sepanjang. Apa pun bimbangnya, la yadri, tak siapa pun tahu amalan yang lama itu mallahu fa'ilun fi, Allah terimakah tidak? Allah terimakah tidak semua amal albir yang kita buat? Siapa pun tidak tahu. Apakah tidak mungkin yang telah kita buat itu, kita buat, kita kerja, tapi ada orang yang berbuat demikian, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta surah An-Nur, hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha fawaffahu hisabah innallaha sari'ul hisab. Ada manusia yang dibuat baik dalam dunia ini dengan mengharapkan itu kebaikan yang dia akan terima balasan di akhirat. Bila sampai ke akhirat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, lam yajidhu syai'a. Amalan-amalan dahulu kesemuanya Allah Taala tolak. Dan sama ayat lain yang mengingatkan yang sama juga. Wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an mansura. Kami akan bentangkan kepada manusia, qadimna, kami beri kepadanya kitab amalan pada hari kiamat. Dalam kitab itu semua orang akan mengucap cicak, hairan, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabirah illa ahsaha. Kitab amalan ini semua orang boleh baca. Dia tulis ke semua apa yang kita buat. Kecil ada, besar ada. Semuanya penuh dengan catatan amalan. Tapi ada orang yang faja'alnahu haba'an mansura, semua catatan ibadatnya untuk dia tengok sekejap saja. Lepas itu Allah padamkan ke semua sekali. Allah jadikan dakwat yang mencatatkan amal-amal itu seperti haba'an mansura, diterbangkan oleh angin yang kencang. Semua tidak terima. Tak bimbangkah? Tak rasa gerunkah? Kalau sudah yang kita buat pada hari Allah tidak terima, apa nak jadi pada ketika itu? Karena itulah kebimbangan yang dahulu, kebimbangan yang umur yang dulu sampai sekarang. Sekarang ke esok pula. Wa ajalin atin, umur yang mendatang, ajal yang mendatang. Hari ini, kejap lagi, ke besok, lusa, sampai kita mati. La yadri, tak siapa pun tahu, mallahu qadin fi, Allah qada kepadanya apa dia? Mati dalam husnul khatimah kah? Mati dalam su'ul khatimah kah? Apakah tidak mungkin dalam hidup kita ini Allah belum uji kita lagi? Iman kita belum diuji lagi. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal was samarat
wal anfus was samar wa basyiris sabirin. Pasti kami akan uji kamu. Ujian Allah Subhanahu wa taala bi syai'in, tidak banyak, sedikit, yang mengenai dengan ujian khauf, ketakutan. Takut hilang kerja, hilang jawatan, hilang rezeki, hilang kawan. Bimbang takut. Wal ju', kesakitan, kelaparan. Allah uji dengan sakit, dengan lapar. Ada seorang baru ni jumpa dengan saya dalam keadaan badan yang amat kurus, tapi dia seorang jutawan ternama di Malaysia. Jutaan yang sebarang orang bukan begitu. Tapi dia tidak boleh menyuap makanan. Nak telan, muntah keluar. Air tak boleh masuk, keluar. Pakai drip. Drip pun tidak masuk. Lapar yang bersangatan. Penderitaan yang cukup perit. Sedangkan dia seorang jutawan besar di Malaysia. Kesihan di melihat keadaan begitu. Teringat saya, bukan dia seorang yang begitu. Ramai orang yang tidak boleh makan. Tekak tak boleh masuk. Selera memang tidak ada. Ini yang dikatakan bahawa diuji manusia. Tadi ketakutan. Takut kepada mati. Takut kepada orang. Takut kepada ahlong. Itu lagi teruk tu. Wa naqsin minal amwal wal anfus, kehilangan harta. Saya dengar cerita. Rupanya surat khabar 3 hari sudah yang menyiarkan ada sebuah rumah, sebuah kedai, 2 buah kedai terbakar, dengan kereta 6 buah terbakar, ada motor berapa puluh buah terbakar semua sekali. Kebetulan dia anak murid saya baru tahu semalam. Jangan sekaligus hilang segala-galanya. Tinggal selai sepinggang. Ramai lagi yang naksin, kurang sedikit sahaja daripada kekayaan dia. Saham jatuh sahaja pun boleh pingsan. Kekurangan harta. Wal anfus, kematian. Sama juga cerita minggu sudah. Seorang murid yang sedang belajar dengan saya di Darul Syifa, habis kerja Darul Syifa pukul 12. Masih muda, 46 tahun. Balik pukul 12, meninggalkan Darul Syifa Bangi. Sampai ke rumah dalam 12:20 begitu. Sembahyang tahajud pukul 12:45. Rakaat pertama dia jatuh dan meninggal atas tikar sembahyang. Hamdan bin Muda. Allah ambil begitu mudah. Meninggalkan isteri dan anak yang masih kecil. Ini banyak berlaku ini tu. Walanabluwannakum. Kami uji kamu. Dengan kehilangan sedikit harta, ada yang hilang ke semua harta. Hilang nyawa, Allah matikan dia. Wassamarat, buah-buah yang tidak menjadi. Padi yang sekarang kering kuntang. Mati. Kadang jadi padi elok, air cukup, datang ulat, datang penyakit, hasilnya kurang. Perniagaan tahun ini kurang, tak untung macam tahun sudah, susah hati. Kesemua ini kata Allah, ujian aku kepada kamu. Wa basyiris sabirin. Berilah khabar gembira kepada orang yang boleh menerima apa yang telah kami
lakukan itu dengan penuh kesabaran. Hatta Nabi kita pun diuji, para sahabat juga diuji. Seorang perempuan, Ummu Salamah, Allah uji dia dengan kematian suami. Kehilangan suami pada Ummu Salamah hilang segala-galanya. Hilang tempat pergantungan, hilang rezeki dan segala-galanya. Duka cita yang amat sangat, datang menghadap Nabi, ceritakan kesusahan dia. Nabi kata, maukah aku ajarkan kepada kamu satu doa? Bila kena musibah, baca doa ini, yang bermakna doa itu, ya Allah, kurniakanlah kepadaku ganjaran dari musibah yang berlaku, dan berilah ganti kepada aku yang lebih baik daripadanya. Kalau hilang harta, ganti harta yang lebih baik. Hilang anak, ganti anak yang lebih baik, sebagai contoh. Maka Nabi mengajar, bacalah Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma jurni, Allahumma ujurni. Boleh baca Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala kepada aku dari musibah yang kamu uji aku. Aku sabar, dan gantilah kepada aku lebih baik daripadanya. Ummu Salamah tadi lepas berdoa demikian, Allah perintah Nabi kita, kahwini Ummu Salamah. Habis iddah, Nabi berkahwin dengan Ummu Salamah. Maka ganti kepada suami dia tadi sebaik-baik insan Rasulullah SAW. Okey, inilah jalan yang sedang kita tempuh. Jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tidak cukup dengan berusaha saja. So, kita minta kepada Allah tolong kita. Pasal apa? Sebab yang tadi tu, ajal yang telah lalu, kita bimbang, pahala Allah terimakah tidak, solat kita betulkah tidak, zakat kita terimakah tidak, haji terimakah tidak, ada kebimbangan. Bila kita buat dengan ilmu, dengan yakin, sah makna Allah terima. Bila kita buat dengan tak ada ilmu, tak belajar sungguh-sungguh, buat tidak kena, memang Allah tidak terima. Yang dahulu kita bimbang, yang akan datang, malam ini, besok, lusa, nak mati di mana? Mati dalam su'ul khatimah, a'udzubillah, atau mati dalam husnul khatimah. Nabi suruh kita berdoa, Allah makhtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Pun dibaca bisu'il syaqawah pun boleh berdoa. Ya Allah, tamatkanlah riwayat hidupku dalam keadaan kesemuanya baik, akhiratnya pun baik, dan jangan sekali-kali ya Allah kamu habiskan riwayat aku dalam keadaan su'ul khatimah, sejahat-jahat penghabisan. Atas itulah kita tak tahu yang akan datang terimakah tidak, kita berdoa saja, dan Allah suruh kita berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkatalah Allah Tuhan kepada kamu, berdoalah kepadaku, aku akan tunaikan permohonan kamu. Dan apa doa yang paling baik? Tengok, macam kalau malam-malam Ramadan, ada malam yang paling baik berdoa, kita panggil dengan malam Lailatul Qadar. Aisyah bertanya Nabi, kalaulah Allah ilhamkan kepadaku
Malaikat beritahu kepada aku tahu malam ini malam qadar. Apakah yang paling baik sekali aku berdoa? Kalau malam qadar, malam yang dimakbulkan doa, apakah doa antara banyak yang aku nak pohon? Nak pohon dunia ke, akhirat ke, dunia saja ke, akhirat ke, apa yang patut aku pohon? Nabi kata, kalau kamu dapat maklumat agak-agak berlaku malam qadar, malam ampun dosa, kamu pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kamulah Tuhan yang suka mengampun. Kamu maha lemah lembut, maha pengampun. Ampunilah dosaku dan dosa dua orang tuaku. Maknanya ampun dosa, habis dosa, itulah suatu matlamat yang patut kita tuju. Bila dosa sudah tidak ada, kebaikan yang ada, kita berada atas hidayatullah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dalam sebuah Quran ada 114 surah, ada 6,236 ayat, bukan 666. Itu saja orang buat bagi senang ingat. Yang sebenarnya 6,236 ayat. Ada berapa huruf dalam Quran? Dari awal Quran Bismillah Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas, ada berapa huruf? Macam kalau alif lam mim itu 3, nun 1. Kesemua Quran kalau dibilang ada sebanyak 347,460 huruf. 347,460 ayat. Dalam kesemua ini, wahyu yang sempurna ini, hati Qurannya ada pada Yasin. Dan ibu kepada Quran itu ada Al-Fatihah. Ibu, dialah punca segala-galanya. Dari Fatihah lah datangnya surah Quran. Fatihah itu ada intinya. Di tengah-tengah itu inti, di ujungnya kemuncak. Apa ada inti yang diulang, yang kita baca tidak berhenti. Takkan berhenti orang baca Fatihah. Kalau semayang 17 rakaat sehari semalam 5 waktu, 17 rakaat, 17 kali baca Fatihah. Dengan sunat-sunat rawatib. Sunat rawatib sebelum maghrib, sebelum maghrib, lepas maghrib, sebelum isya, lepas isya, sebelum subuh, sebelum zuhur, lepas zuhur, sebelum asar. Ada 18 rakaat. 18 rakaat, 18 kali baca Fatihah, campur dengan baca dalam sembahyang fardu 17 rakaat, 17 kali Fatihah, campur kedua-dua 17 campur 18, 35. 35 kalau kali dengan sebulan, kali 30. Senang ingatnya, ambil yang angka bulat, ada 1000 kali sebulan. Setahun 12,000 kali. Kalau 10 tahun 120,000 kali. Berumur kita berapa puluh ribu kali kita baca. Apa yang terkandung dalamnya? Tengah-tengah itu, ihdinas siratal mustaqim.
Kita mohon hidayah Allah. Tunjukkanlah kami ya Allah. Mengapa ihdina tidak ihdini? Kan kita baca kun Allah mahdini kalau sembahyang seorang lah. Allah mahdini biman hadait. Kenapa Quran Allah mahdina tidak Allah mahdini? Kerana Allah nak memberi hidayahnya kepada semua orang. Bukan seorang kita sahaja. Kalau kita berdoa pun biarlah hidayah Allah Ta'ala ni kena sampai ke semua orang. Terima tak terima tu kerja mereka. Kita mohon hidayah. Dalam seluruh Al-Quran itu ada dalam Fatihah. Dalam Fatihah itu ada dua. Satu tengah-tengah itu, satu lagi kemuncak. Apa tengah-tengah? Berilah hidayah kepada kami ya Allah. Apa dia kemuncak dia? Waladdallin. Jangan yang sesat. Minta hidayah, jangan masuk jalan yang sesat. Beri petunjuk ya Allah, tutupkan jalan kesesatan. Berapa kali kita minta ini? Ratusan ribu kali. Kalau orang yang beramal banyak dengan Al-Fatihah, bayangkan kalau sehari baca 100 Al-Fatihah, 100 kali kita mengangkat tangan kepada Allah Ta'ala dengan hati yang khusyuk. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang benar, jalan yang lurus, bukan jalan yang sesat. Tahukah tidak apa dia yang dipanggil hidayah itu? So, jangan kita duk faham macam dulu orang duk faham, kata banyak orang yang tak pergi haji lagi. Kenapa tak pergi haji? Tak sampai seru. Oh, nak tunggu haji, tunggu ada suara langit sampai kepada kita, panggil nama kita, hampir haji. Sampai pengajaran kepadanya. Itulah hidayah. Hidayah di sini ni, apa yang kita kehendaki daripada ayat ini, itu yang kita baca. Allah letakkan seawal surah Al-Baqarah, ayat yang kedua dah jumpa dah. Fatihah sebelah kanan kita, Quran, dalam tu ada ihdinas siratal mustaqim, minta jalan yang lurus, jalan yang benar, ujungnya bukan jalan yang sesat. Terus Allah jawab seawal ayat 2 dalam surah Al-Baqarah. Selepas alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Kitab Quran yang ada pada kamu ini, Quran yang Allah turunkan ini, la raiba fi, jangan kamu simpan sebarang keraguan. Jangan ada sebarang keraguan dalam fikiran kita, dalam benak kita, dalam hati kita. Jangan ada sebarang keraguan. Quran ini kitab hidayah. Kitab datang daripada Allah untuk manusia menjadi hamba kepada Allah, taat kepada Allah, mati sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang inilah juga yang Nabi sebut, berkali-kali Nabi sebut, dan Nabi sebut juga dalam Hajjatul Wada', haji penghabisan. Walaupun itu yang pertama, tapi dia penghabisan. Nabi bagi tahu dah semasa baginda mengerjakan haji wada' khutbah Arafah di Jabal Rahmah. Nabi sebut, la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha fi mausimi hadha ala hal ballaghtu. Allahumma fashhad, kita tidak berjumpa dah
dalam pertemuan seperti ini, di waktu seperti ini, hari seperti ini, kita tak berjumpa Datuk di hadapan. Apakah tidak aku sampaikan kepada kamu, persaksikanlah ya Allah, aku telah sampaikan. Apa di antaranya? Dia sebut di akhir khutbah itu, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa sunnati. Ini biasa kita dengar, berulang kali kita dengar khutbah dibaca pada bulan Rabiul Awal, ceramah maulud akan dibaca selalu, tapi kesan daripada bacaan itu macam tidak ada kesan. Apa dia? Saya nak tekankan. Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kalau kamu berpegang, beramal dengan kedua-dua ini, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah aku, sunnah Nabi Muhammad. Pegang dua ini, kamu tak sesat. Kamu tinggal kedua-dua ini, kamu sesat. Tadi kita minta waladhdallin, jangan ikut, jangan jadi orang yang sesat. Tak sesat, Quran sebagai paduman. Tak sesat, hadis Nabi sebagai pedoman. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lil kafirin. Sampai habis ayat. Yang benar itu al-haq, bukan yang ad-dalal. Yang hak itu mir rabbikum, yang datang daripada Allah Tuhan kamu, itu yang benar. Faman syaa'a falyu'min, manusia diberi pilihan. Kalau kamu nak beriman dengannya, berpegang dengannya, nak mengelak kesesatan, pegang sungguh-sungguh, amal sungguh-sungguh, laksanakan sungguh-sungguh, kamu dapat kebaikan. Wa man syaa'a falyakfur, kalau ada orang yang nak pilih jalan kufur kepada Allah, tinggalkan Quran. Jangan jadi Quran sebagai landasan kehidupan. Jangan jadikan Quran sebagai pegangan negara. Jangan laksanakan hukum Islam. Falyakfur, kufurlah. Tapi ingat, inna a'tadna lil kafirin, kami sediakan kepada orang yang kafir itu, khasnya pada hari kiamat, azab Allah yang amat hebat. Senang sahaja. Bila turun ini kepada Nabi kita dahulu, Nabi mengamalkan, sahabat mengamalkan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Nabi dan para sahabat telah menjadi khaira ummah, sebaik-baik ummah, ukhrijat linnas, yang Allah keluarkan di persada dunia ini, boleh disaksikan oleh kesemua manusia. Hebat. Bagi seorang insan nama dia Muhammad, terima wahyu, mengajak para sahabat dengan perjuangan yang getir pada mulanya, tapi mudah mendapat kejayaan. Dia berjaya sahaja, tidak ada kuasa dalam dunia ini boleh mengatasi kuasa umat Islam. Seluruh tanah Arab kita kuasai, Afrika Utara kita kuasai, sampai Rom dan Parsi jatuh. Kita telah menjadi khairul ummah. Bila kita berpegang dengan Quran, Allah bantu kita. Tapi sekarang, umat Islam sekarang
Boleh dan beranikah anda nak mengatakan secara gentleman, kita lah sebaik-baik umat dalam dunia ini? Realitinya tidak demikian. Kita sedang jadi ramainya umat Islam hari ini tidak ubah. Yang Nabi katakan, wa kuntum ghusa ka ghusa isail. Kamu ramai tapi menjadi macam buih di permukaan air banjir, ataupun buih ada di permukaan laut. Ramai. Kalau banjir, air penuh, memang ada buih, buih banyak. Tapi apa kekuatan yang ada pada buih? Walakinnakum ghusa ka ghusa isail. Kamu tidak ada kekuatan banyak sahaja. Kita ada 1,7 bilion umat Islam sahaja dalam dunia ini, yang paling besar, yang paling banyak kuantiti. Kristian dia berpecah. Dia lain tu. Protestan lain. Katolik lain. Dia berpecah. Tuhan dia lain-lain. Prinsip dia lain-lain. Kita tidak. Kalau Islam tak masuk Syiah. Islam pada kita yang Ahli Sunnah wal Jamaah dalam 1,7 bilion ataupun 1,700 million manusia, ramai. Tapi apa nasib yang kita tunggu dan kita tempuh? Buih di permukaan air. Dan pada ketika itu Nabi kata, wala yaqdhifanallah fi qulubikumul wa. Bila kamu jadi buih, Allah kurniakan kepada kamu al-wahnu. Sahabat tak faham makna al-wahnu. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apakah dia kelemahan itu wahai Rasulullah? Nabi kata, hubbud dunya wa karahiyatil maut. Kamu terlampau menyayangi dunia ini. Buat apapun lihat kepentingan dunia itu dahulu. Kalau kepentingan dunia ada dibuat, jika tidak ada kepentingan dunia mereka tidak buat. Islam mereka tinggal. Kerana Islam banyak menjanjikan kebahagiaan di akhirat. Nak dunia, lupa sekejap Islam. Ini dipanggil al-wahnu. Apa dia al-wahnu? Hubbud dunya. Kecintaan kepada dunia ini lebih sangat. Wa karahiyatil maut. Kamu tak suka berjihad untuk mati. Jihad orang tidak suka. Jihad tidak boleh. Banyak halangan. Mati itu orang tidak suka. Inilah yang saya sebut awal tadi. Maka soalannya, kalau kita secara ikhlas pada malam ini yang dengar ceramah saya, balik beri ruang kepada berfikir, kita berada antara dua tadi. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Aku tunjukkan kepada kamu dua jalan. Imma syakiran, jalan beriman dengan Allah, dipanggil syakir, bersyukur. Wa imma kafura, ataupun kamu kufur. Kalau kufur, dalal. Kalau beriman, hak. Fama ba'dal haq illa dalal. Kalau manusia tinggalkan jalan yang benar, al-haq. Al-haq min rabbikum tadi. Hak Allah Tuhan kamu, Islam Tuhan kamu. Tinggal yang hak. Mereka akan berjumpa dengan dalal. Berapa ramai hari ini orang yang mati dalam hak, berapa ramai yang mati dalam dalal yang tidak kita sedar. Sekarang itulah kita senang jawab, inna hadzal qur'ana
yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina wal mu'minat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya kata Allah, hadal Quran, Quran yang ada kepada kamu itu, yahdi lillati hiya aqwam, dialah yang akan menunjuk kamu, memberi panduan kepada kalian jalan yang lebih bernilai, aqwam, yang lebih lurus, qayyim, mustaqim, jalan menuju kepada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yubashshirul mu'minin, Quran memberi khabar gembira kepada orang yang beriman, mereka akan mendapat ganjaran Allah Subhanahu wa taala yang melimpah ruah. Sudahkah kita berada di atas hidayah Al-Quran? Ini satu lagi. Semua orang mati di negara kita khasnya, kecuali negeri tanah tumpah darah Kupeleh, semua orang bertalqin kepada orang yang telah mati. Dalam talqin itu ada satu mesej yang orang kadang tak teringat. Bila kita hadir jenazah pergi ke kubur, baca talqin, bacalah. Tak baca pun tak apa, jangan bergaduh. Ada soalan yang diajar, sebenarnya ajar orang hidup. Kita yang dengar tu yang mati, matilah. Wama imamuka, apakah ikutan kamu dalam hidup dunia dahulu? Kita tahu jawapan. Tapi kalau nak jawab yang bukan itu sebenarnya jawapan. Kalau betul kita berimamkan Quran, Quran di hadapan kita. Imam maknanya dia di hadapan. Sekarang semayang tadi, yang paling depan sekali itu imam. Ada orang yang lawan tokek, atas di perut imam, dia tidak sah. Imam di hadapan. Al-Quranu imami. Jawapannya Quran. Ini soalan pun bocor, jawapan pun bocor. Lebih teruk daripada soalan SPM, bocor. Tapi soalan dunia ini boleh kelentong. Kena isi dalam ruang kosong. Saya semayang kosong waktu sehari semalam. Nak kena jawab, saya semayang 5 waktu. Tapi tak pernah semayang pun. Tapi boleh kelentong. Tapi kalau kita dengan Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang tahu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Allah tahu segala-galanya. Yang depan kamu Allah tahu, belakang kamu Allah Ta'ala tahu. Tak satu pun dalam alam dunia yang Allah tidak tahu. Allah tahu amalan kita. Ditanya kita, wa ma imamuka, apa ada imam yang kamu ikut dunia? Nak dijawab, Quran itu saya ikut. Betulkah Quran itu kita ikut? Pemerintah kena tanya. Pemerintah kena tanya. Apa panduan pemerintahan kamu? Kalau betul Quran menjadi panduan, dia jawablah Quran itu saya ikut. Tapi kalau memang tak ikut Quran, apa nak jawab? Pasti ini akan kita tempuh. Kita tahu dah. Kalau kita tahu mengatakan selama ini saya tidak beramal dengan Quran, tambah pula kalau kita melawan hukum Quran. Nak buat hudud di berapa lama dah? Siapa yang menghalang daripada hudud berlaku di Malaysia? Raja-raja semua Islam, PM ke semua Islam, Menteri Kanan ke semua Islam, majoriti menteri semuanya Islam, rakyat majoriti Islam. Apa yang menghalang? Wa ma mana'an nasa an yu'minu iz ja'ahumul huda. Apakah yang wa ma mana'an, apakah yang menghalang kita
Apakah yang menghalang manusia? Mereka beriman dan melaksanakan kehendak iman sungguh-sungguh. Tidakkah datang sudah kepada mereka Al-Quran? Dengan lain bahasa, apakah yang menghalang manusia dari mematuhi hukum Quran? Anda kena jawab. Kita termasuk orang yang menyokong melaksanakannya ke? Termasuk dalam golongan yang tidak nak melaksanakannya. Kesemua ini dunia tak ambil kira sangat, tapi akhirat ambil kira. Wa ma mana'an nas, kena fikir. Apa yang menghalang manusia an yu'minu, beriman sungguh dengan Quran, dengan Allah. Izja'ahumul huda, datang sudah kepada mereka itu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Selagi ini tidak terlaksana, kita akan jawab nanti. Bila kita mati nanti kita tahu kita berada atas Qurankah atau tidak. Kuda atas Quran, senang jawab, Al-Quranu imami. Quran itulah ikutan saya. Kalau bukan Quran ikutan kita, kita tidak boleh jawab. Pada ketika itulah, kata hadis sahih Muslim, faduriba bimaqratih, mitrakah, penukul. Dipukul orang itu dengan penukul besi. Dia menjerit sekuat-kuatnya, didengarkan Allah jeritan itu oleh kesemua makhluk. Illa siqalain, yang tak dengar dua makhluk saja, manusia dan makhluk halus jin. Lain kesemua dengar. Pokok-pokok dengar. Inilah yang sabit dalam hadis yang sahih. Nabi kita dengan para sahabat pernah berjalan dalam satu misi dakwah melalui sebuah perkuburan. Nabi berhenti, tercengang dan ketakutan. Pucat muka Nabi, menggeletar Nabi. Sahabat menunggu apa yang Nabi nak buat. Nabi minta pisau, dia pergi potong jaridun nakhli, jarid daun tamar yang hijau. Selai daun tamar hijau Nabi ambil, syaqqahu, Nabi sendiri yang telah memecahkan, belah dua daun tamar itu. Nabi cucuk, cacak, pacak atas sebuah kubur, dan pacak satu lagi di atas kubur yang kedua. Nabi diam, Nabi berjalan. Sahabat bertanya dengan penuh tawaduk, "Walima fa'altahu ya Rasulullah?" Mengapa Tuhan berbuat demikian? Ambil daun tamar yang hijau, belah dua, pacak atas kubur. Untuk apa? Nabi kata, aku diperlihatkan Allah, Tuhan punya dua kubur tadi. Mereka sedang terseksa dalam kubur yang bersangatan. Bukan kerana apa? Yang pertama itu diseksa kubur, masya bin nas bin namimah, kegemaran orang ini, orang Islam yang beriman, tapi dalam hidup dia suka berjalan menceritakan keburukan orang. An-namimah, tak pasal-pasal cari dosa, dapat SMS cerita keburukan orang, kita tolong sibar SMS. Cerita buruk orang sampai kepada kita dalam SMS, sila sibarkan. Sibarkan. Islam mengajar kita, kalau kita ternampak seorang kawan kita melakukan kejahatan, fahisyah yang buruk,
tudunglah, tutuplah, jangan cerita kepada orang. Kalau orang yang melaku memang dia buat jahat sungguh, dia nampak sungguh, nampak dia buat yang jahat, cerita kepada orang, itu dia panggil namimah. Jika dia tidak buat, kita cerita, itu dipanggil fitnah. Dia buat sungguh, cerita sungguh, dia panggil namimah. Ghibah pun haram, fitnah pun haram, namimah pun haram. Seorang tuan punya kubur tadi itu, Masya bin Namimah, menjadi kegemaran dia bila berjalan, duk cerita keburukan orang. Kita fahamlah. Diseksa dalam kubur begitu hebat. Lagi seorang itu seksa juga. Tak teruk macam yang pertama. Kenapa? La yatanazzah minal bauli. Tabiat buruk dia, berjalan, tengah jalan, buang air kecil, dia tidak basuh dengan cukup sempurna. Istinja pun tidak sempurna. Kekal lagi kekotoran itu padanya. Itu pun kena azab kubur. Bagaimana kalau orang yang ingkar perintah Allah, mempermain-mainkan hukum Al-Quranul Karim, menghalang pelaksanaan hukum Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Quran sebut dengan jelas, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api neraka dibawa kepada mereka dalam kubur lagi. Belum berlaku kiamat lagi. An-naru, api neraka, yu'raduna 'alaiha, dibawa, dibakar mereka, ghuduwan wa asyiyya, pagi dan petang. Wa yaumal qiyamah, adalah dunia kena dah. Hari kiamat pula, adkhilu ala fir'aun. Wa yauma taqumus sa'ah, adkhilu ala fir'aun su'al azab. Hari kiamat, campakkan kesemua di dalam neraka. Tidak bimbangkah kalau kita, tadi yang saya bawa ayat pertama, hadis pertama tadi itu, bimbang umat yang dahulu ini, amalan kita Allah terimakah tidak? Kalau tak terima, kita rugi. Yang akan datang ini apa dia akibat kita? Allah Ta'ala qada kita apa dia tak tahu. Ini satu daripada jawapan. Kalau pasti kita berada atas siratal mustaqim, yang kita minta tadi itu, Yasin menjawab. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang benar ya Allah. Yasin menjawab, wa an ya'buduni hadza siratun mustaqim. Kamu jadi hamba kepada Allah, kamu sembah Allah betul-betul, ikut semua hukum Allah. Jangan melawan Allah, jangan melawan hukum Allah. Jadi pejuang menegakkan agama Allah. Hadza siratun mustaqim. Itu dia jalan yang kamu minta. Patuh kepada hukum Allah, laksanakan hukum Islam, perjuangkan sampai hukum Allah itu terlaksana. Hadza siratun mustaqim. Kalau lain daripada itu, tak yakin dengan Quran, ragu dengan Quran, ragu dengan Islam ini, boleh jadi penyelesaiankah tidak kepada masalah ummah ni? Kalau ragu sahaja, fama ba'dal haq ila dhalal. Kamu tinggal yang benar, kamu ragu sahaja, kita masuk dalam kesesatan. Jangan pilih jalan sesat. Terutama kita bimbang ajal yang akan datang itu. Ada cerita yang selalu orang sebut, kalau bahasa sekarang dipanggil cerita klasik. Cerita klasik ini yang pentingnya pengajaran. Seorang tokoh
sufi yang terkenal, dikenal dalam alam tasawuf, nama dia Barsisa. Bara Satya Sad Alif, Barsisa. Dia seorang abid, seorang yang menyembah Allah begitu tekun. Seorang yang berada atas wa'aniya buduni hadha siratul mustaqim. Dia menyembah Allah, zikir kepada Allah, tak buat yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa taat Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa berlaku? Satu ketika dia sedang beribadat dalam sebuah masjid, dalam keadaan malam hari yang begitu tenang, begitu hening. Dia seorang dalam masjid, semayang, zikir, menangis, istighfar, menangis. Dia tiba-tiba ada seorang yang masuk. Orang yang masuk di masjid ini waktu pagi-pagi begini ini bukan sebarang orang. Pakaiannya lebih teruk daripada pakaian dia, melambangkan pakaian sufi, kesat. Tasbihnya lebih panjang, menangisnya lebih mendalam, sujudnya lebih lama, istighfarnya penuh mendayu-dayu Allah Subhanahu wa taala, sampai timbul macam merasa cemburu kepada Barsisa. Rupanya ada orang lain lebih baik daripada aku, lebih taat daripada aku, lebih cekal ibadat daripada aku. Mesti dia ada rahsia mengapa dia lebih beribadat kuat daripada aku. Kerana nak kepada kebaikan, tamak apa yang lebih baik daripada itu, Barsisa telah menghampiri orang ini, bertanya, apakah rahsia kamu menjadi seorang abid yang jauh lebih baik daripada aku, lebih sempurna daripada aku, lebih tekun daripada aku, lebih bertakwa kepada aku. Dia mengatakan bahawa itu rahsia aku dengan Allah Ta'ala. Jangan kamu ambil tahu dan aku tak cerita kepada kamu. Jual mahal. Barsisa tidak puas hati, pujuk. Nak ringkas cerita, pujuk pada akhir dia beritahu. Kalau aku nak juga, aku boleh beritahu. Katanya, kata abid, kata orang yang bawa masuk ni, Barsisa orang yang asal tadi tu. Kata orang ini, dahulunya aku menyembah Allah lebih kurang macam kamu juga. Tak khusyuk, tak rasa takut kepada azab Allah, tak gerun bila masuk kubur jadi macam mana, tak takut apa. Sehinggalah aku berjumpa dengan seorang abid yang lain yang lebih hebat daripada aku. Dia pecah rahsia kepada aku. Apa dia rahsia? Ini kamu kena jaga betul. Ini rahsia. Rahsia apa? Cerita tak rahsia. Dia kata rahsianya kalau kita buat ibadat kepada Allah Ta'ala dengan tidak pernah merasakan dosa dalam diri kita, tak rasa guilty, tak rasa mudnim, tak rasa Allah Ta'ala marah kepada kita, buat ibadat macam mana pun kata dia, tak akan lebih baik. Melainkan setelah kita buat satu dosa dengan Allah Ta'ala, bimbang dosa itu Allah tidak ampun, bimbang kalau kita mati dalam buat dosa, bimbang dosa itu tidak dipadang Allah Subhanahu wa taala. Kebimbangan itulah mendatangkan ketakutan kepada Allah. Dosa itulah membuat kita lebih beribadat Allah Subhanahu wa taala. Barsisa menasabah juga. Sebab aku orang yang tak nak buat dosa, tak patut takut, tak patut gerun dengan Allah Ta'ala, tak takut neraka, dia nampak syurga sahaja. Lepas tu dia kata, apakah dosa yang telah kamu buat? Dia kata, jangan buat dosa dengan manusia. Manusia mungkin tidak ampun. Buat dosa dengan Allah Ta'ala sahaja, Allah Maha Pengampun. Dia pengaruhi, apa dosa yang kamu buat? Aku dahulu, aku berjaya kerana guru aku memberi aku minum sedikit arak.
minum arak. Minum arak ni dia kata dosa dengan Allah Ta'ala sahaja. Minum sikit, minum, lepas tu minta ampun, berdosa, bertaubat, doa sebagainya, selesai. Tapi teringat dosa minum arak itu besar. Al-khamru ra'sul kabair. Wine, arak itu kepala segala kejahatan. Maka akhir dia kata, aku macam orang macam aku nak cari arak di mana? Tak apa, aku boleh tolong. No problem. This can be arranged. Akhir dia kata, yang aku minum dulu ada lagi baki di rumah. Pergi ambil, bagi kat bersisa. Tapi kamu jangan minum dalam masjid. Dosa 2 kali. Balik minum di rumah. Jangan bagi orang nampak. Minum sahaja. Segeralah kamu campak botol itu dan kamu bertaubat. Muntahlah semuntah-muntahnya. Bertaubat, Allah Ta'ala kata betul, mari sambung ibadat balik. Kamu akan nampak pada ketika itu beribadat selepas buat dosa, hati lebih yakin dengan Allah Ta'ala Maha Pengampun. Dibuat sungguh. Dapat botol arak. Ini cerita klasik, cerita terkenal dalam alam sufi. Tapi pengajaran dia hebat. Bersisa balik ke rumah, minum arak di rumah. Anda bayanglah seorang ulama yang tak pernah kenal dosa, buat dosa pula, dosa yang ra'sul khaba'is, kepala segala dosa, kepala segala kejahatan, minum arak. Masuk, dia mabuk. Hati yang begitu bersih, minum arak. Arak pula yang diberi orang, tak tahu siapa orang tadi tu. Kejap lagi dia mabuk. Tiba-tiba ulama yang tak pernah menyanyi ini menyanyi di rumah, melalak nyanyi dengan muntahnya, dengan cukup bahasa yang tidak elok dan sebagainya, macam orang hilang akal. Mabuk memang hilang akal. Kebetulan jiran kepada bersisa seorang janda cantik. Jiran bersisa seorang janda cantik. Niat dia baik. Dengar bersisa jiran dia macam ada masalah, macam muntah, macam sakit, macam memerlukan kepada bantuan. Sebagai jiran nak pergi tengok apa kena ni. Tak dengar pula macam dahulu. Dia masuk. Pintu tak kunci. Masuk. Bersisa sedang mabuk. Lama tidak berjumpa dengan perempuan. Dia rogol perempuan ini. Atas kepala yang tak dapat kontrol. Gila. Mabuk. Memanglah itu ra'sul khaba'is. Perempuan yang tahu ni orang yang baik dan sebagainya, dia kena rogol, maka dia menjerit, minta tolong. Menjerit sekuat-kuatnya. Bersisa mula takut. Orang tahu rahsia dia, orang tahu dia telah merogol perempuan ini. Di rumah dia apa? Secepat kilat tangan pegang pisau, bunuh. Nak tutup rahsia besar. Tapi suara pekikan tadi orang kampung semua datang nak tolong. Datang ke rumah, tengok seorang perempuan bergelemang dengan darah, bersisa memegang pisau yang berlumuran dengan darah. Perempuan tadi mati. Berkuasa tangkap bersisa, dibicarakan, disabitkan dia membunuh. Dia dibunuh balas. Sampai hari jatuh hukuman. Ketika orang baca kepada kesalahan dia, waktu itulah ulama besar tadi yang dalam masjid tadi itu yang mengatakan kepada dia, rupanya dia perkenalkan diri dia, aku bukan seorang sufi, bukan orang Islam, bukan ulama.
Aku berlakon jadi ulama. Nak menyesatkan kamu, nak mengeluarkan kamu daripada sembah Allah kepada sembah nafsu. Aku pengaruhi kamu, aku berjaya. Tapi sekarang aku insaf, aku kesihan kepada kamu, aku datang saat akhir, aku iblis, aku nak tolong kamu. Dengan syarat, kamu ikut cakap aku. Bersetuju. Dia kata, sebelum orang zaman-zaman pancung, sebelum daripada orang pancung kamu nanti, aku akan menjelma di hadapan kamu, kamu minta tolong kepada aku menyelamatkan kamu daripada hukuman ini. Aku akan selamatkan kamu, baliklah semula kamu ke masjid, bertaubat banyak-banyak dan kamu akan selesai daripada dosa dan sebagainya. Dalam sesak yang begitu, tak boleh fikir, ini ahli ibadat yang hanya tahu ibadat tapi tidak tahu hukum fiqh. Dia tidak tahu mengatakan Islam mengatakan bahawa matlamat tidak menghalalkan cara. Matlamat nak jadi seorang abid penyembah Allah yang spesial dengan perantaraan minum arak. Hukum fiqhnya amat-amat salah. Dia melanggar hukum fiqh. Maka dia kena tipu. Yang akhir ni apa jadi? Iblis mengatakan kepada dia, nak selamat kamu daripada pisau, daripada tukang pancung kamu ini, aku menjelma di hadapan kamu seorang sahaja, orang lain tak nampak. Iblis kan begitu. Ramai-ramai ni seorang yang nampak iblis, lain orang tak nampak. Kamu nampak aku angkat tangan, sebut nama aku, minta tolong daripada aku. Aku akan tolong kamu, selesai kamu daripada hukum bunuh. Sampai masa orang nak bunuh dia, iblis angkat tangan, dia sebut nama iblis, minta tolong. Pedang tukang bunuh pun segera memotong kepala dia dan putus kepala daripada badan. Tahu di mana cerita ni? Lepas dia mati, hukum bunuh kerana telah bunuh orang, dia bagi mimpi kepada salah seorang daripada ahli ibadat dia, menceritakan pengalaman dia. Iblis tipu aku daripada awal sampai akhir. Sebab aku nak mati pun sepatut minta kepada Allah, sebut nama Allah, zikir Allah, istighfar dengan Allah Ta'ala. Dia mati minta tolong dengan iblis, maka mati pada dalam kufur. Inilah saya katakan kisah ini, kisah dia panggil kisah klasik. Pengajaran dia jelas. Apa dia pengajaran dia? Jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala penuh dengan ujian. Yang besar ujian kita, Quran menceritakan pasal iblis telah bersumpah depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fabima aghwaytani la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kerana aku sesat, kata iblis kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aghwaytani, aku jadi orang yang melampau. Aku tidak patuh perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Aku sesat, aku terima kesesatan. Tetapi kata dia, la ughwiyannahum ajma'in, aku dan anak pinak aku, cucu cicit aku akan menyesatkan manusia anak Adam. Ajma'in, kesemua sekali. Illa ibadaka minhum mukhlasin, yang tidak boleh kami sesatkan mereka, hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas dalam hidup mereka, ikhlas beribadat mereka, ikhlas amal mereka, ikhlas perjuangan mereka kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang itu sahaja yang kami tidak boleh sesat. Dibuat macam mana? Quran menceritakan, summa la'atiyannahum
min baini aydihim wa min khalfihim wa an syama'ilihim wa la tajid aktsarahum syakirin. Kami semua iblis dengan tentera-tentera mereka, la atiyannahum, kami akan datang mereka, min baini aydihim, kami halang mereka dari hadapan. Nak berjuang kerana akhirat, baik berjuang kerana dunia. Ada faedah nampak, akhirat belum tahu. Datang menghalang kita melakukan kebaikan. Apa sahaja yang menghalang kita, yang membawa kita tidak boleh meneruskan perjuangan menjadi hamba kepada Allah, melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala, halangan itu datang daripada iblis. Macam-macam tawaran, macam-macam diberi. Kalau tidak berjaya, seorang itu kuat juga. Daripada depan dia datang menghalang, tidak boleh menghalang. Dia nak buat juga, dia datang dari belakang. Dia suruh kita buat yang baik, tapi buat sampai melampau-lampau, buat sampai lebih-lebih. Tengok contoh kecil, tapi ada pengajaran. Orang buat baik, contoh dia macam kita semayang, kan berlaku, minta maaf lah tuan-tuan kena. Kan ada orang yang semayang jemaah itu, dia rasa dia buat baik. Tu imam sujud, dia sujud, imam bangun dah, dia masih tak mau bangun. Lama dia sujud. Sampai yang akhir tu, rakaat yang terakhir itu, imam dah bangun daripada sujud yang terakhir, baca tahiyat, sampai dekat nak salam dah, ada orang yang masih sujud lagi. Dia rasa itu baik, lebih warak, lebih baik daripada imam. Dia tidak tahu mengatakan itu kerja syaitan, suruh dia sujud lama-lama. Jangan ikut imam yang kamu semayang, dia sujud pendek. Sedangkan Nabi sebut kepada kita, innama ju'ilal imam liya'tamma bikum, fa idza kabbara fakabbiru, idza raka'a farka'u, sajadah fasjudu, ya salama fasallimu. Hadis sahih mengatakan, kamu itu memilih imam jadi imam kamu, untuk kamu takbirlah lepas takbir dia, rokoklah lepas dia rokok, sujud lepas dia sujud, bagi salam pada bagi salam. Orang tadi telah melanggar perintah Nabi. Imam sudah berhenti dah sujud, dia masih sujud. Kerja siapa ini? Syaitan yang suruh dia buat barang yang baik, tapi telah melanggar peraturan. Tak berjaya dari belakang, kami datang sebelah kanan, tarik dia sebelah kanan. Jadi orang kanan bagi maksud orang yang tidak peduli kepada apa orang kata. Dia rasa dia buat betul walaupun salah dalam peraturan undang-undang. Datang sebelah kiri, mengajak dia mengiri, melakukan banyak kejahatan. Ini kesemuanya lah, saya nak simpulkan, jalan-jalan yang menjauhkan manusia daripada rahman Allah. Atas itulah, maka pada malam ini kita bersama-sama faham, kita hendaklah senantiasa berada atas siratal mustaqim, jalan yang benar menuju redha Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan ini tidak ada lain dah, jalan Al-Quranul Karim. Ingat Nabi sebut, ikut Quran kamu dapat hidayah. Kamu tinggal Quran, kamu sesat. Mengapa pilih jalan sesat? Sedangkan kita yang meminta waladhdallin, jangan jalan yang sesat. Kita minta hidayah, Allah bagi Quran kepada kita. Kalau Quran ada tapi kita tidak mau ikut, siapalah kita? Ada orang lebih berkuasa daripada kita. Yang berkuasa, yang memegang kuasa, pemerintah. Tapi siapa yang bagi kuasa kat dia? Mereka yang memerintah tu, yang siapa bagi kuasa kat mereka?
Jawablah sendiri. Atas itulah patut sangat kesimpulan kita dapat, biarlah kita ada kebimbangan membawa kebaikan. Taruh kebimbangan kepada ibadat kita itu terimakah tidak, dengan banyak menghadiri majlis ilmu. Belajar sampai tahu yang kita buat itu betul. Kalau semua dah betul, yakin betul dah, kita kata kita berada atas jalan yang benar. Yang ke depan, yang ke belakang. Yang ke depan, jangan tertipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini adalah mata, seronok yang sementara. Ghurur amat mempesunakan manusia dan menipu manusia. Atas itulah maka datang ajaran fa'asiru ma yabqa ala ma yafna. Berilah keutamaan dalam amal kita sesuatu yang kekal bersama kita. Jangan penting, jangan utamakan sesuatu yang akan hilang daripada kita. Apa yang kekal kepada kita? Pahala yang Allah janjikan. Quran sebut wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al baqiyat as-salihat, pahala. Amal-amal yang mendatangkan pahala. Perjuangan-perjuangan yang mendatangkan pahala. Perjuangan akhirat. Khairun 'inda rabbika thawaban. Itulah yang paling baik kepada kamu berangan-angan untuk mendapat pahala. Wa khairun amala, itu dia sebaik-baik cita-cita. Kalau itu kita buat, masa depan kita terjamin. Kepada Allah, daripada Allah kita datang, dan kepada Allah kita akan kembali kepadanya. Kembalilah sebagai seorang yang beralam husnul khatimah, penghabisan yang baik, mati dalam iman. Jangan jadi orang yang mati dalam su'ul khatimah, mati yang penuh dengan kederhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tahu apa yang terbaik kepada kita. Dan sebelum itu pengumuman dana pembangunan masjid. Sukacita dimaklumkan pihak masjid Sembilang menjemput sekalian hadirin yang hadir untuk bersama membantu menyumbang untuk dana pembangunan masjid ini. Besar sekali maknanya Muslim dan Muslimat dapat impak dalam kelangsungan gerak kerja ummah ini. Sejadah akan dihampar di sebelah Muslimin dan Muslimat. Kita dari kita untuk ummah. Saya tumpang menyebut, ingatlah kepada suatu firman Allah yang pendek tapi pengajarannya begitu berharga. Allah Ta'ala sebut, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wallahu khairur raziqin. Wa ma anfaqtum min syai'in, dan apa sahaja yang kamu infakkan harta kamu untuk jalan Allah, min syai'in, sekecil mana, sebesar mana pun, fahuwa yukhlifuh, Allah berjanji nak menggantikan balik semasa dia berada di dunia. Dunia Allah ganti balik. Wa huwa khairur raziqin, dialah Allah yang sebaik-baik menganugerahkan rezeki kepadamu. Atas itu, apa yang disebut oleh satu kuasa terbit masjid ini, memohon kepada semua menyumbang, sumbangkanlah untuk kebaikan masjid pada malam insya-Allah taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم دعوناك يا الله فاستجب لهما دعاءنا يا سامع الدعاء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله أكمل الحمد وأتمه على كل حال وفي كل حال ونعوذ بالله من أهوال أهل الضلال في الضلال يا ربنا لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ذرتنا دائما أبدا اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا يا الله يا رب العالمين اللهم لا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا كريم اللهم يا الله Kamulah Tuhan yang kami sembah, Kamu Tuhan yang kami mohon pertolongan. Tolongilah kami ya Allah untuk menyempurnakan tunai kami ya Allah, memartabatkan agama-Mu dalam hidup yang sementara ini ya Allah. Berilah kekuatan kami sekalian untuk memperjuangkan kehendak-Mu ya Allah yang tidak tertunai dalam hajat kami ini ya Allah. Allahumma ya Karim, Kamu Tuhan yang maha mulia, muliakanlah kami dengan Islam ya Allah. Muliakanlah kami dengan Islam ya Allah. Muliakanlah dengan Islam ya Allah. Berilah kepada kami ini panduan dalam melaksanakan kehendak-Mu ya Allah, menjadikan Quran itu panduan hidup kami ya Allah. Berilah kemudahan kepada kami melanjutkan kami ya Allah. Allahumma la haula wala quwwata illa bika. Tidak ada daya kami ya Allah, maka yang Kamu tolongkan kepada kami. Berilah pertolongan kepada kami ya Allah untuk mencapaikan hajat kami, memperbaharui dan menjulukan masjid kami ini ya Allah. Kamu Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sayangilah kami ya Allah dengan melakukan kebaikan kepada-Mu ya Allah. Jauhkan kami dipermukakan kejahatan kepada-Mu ya Allah. Jauhkan kejahatan kami ya Allah. Jauhkan iblis daripada kami ya Allah. Berikan kebaikan kami ya Allah. Allahumma la haula wala quwwata bika ya rahmanuddin ya rahmanuddin wal akhirah. Berilah kebaikan kepada kami dalam hidup dunia ini ya Allah. Berikan kebaikan akhirat kepada kami ya Allah. Berikan kami orang yang taat kepada-Mu ya Allah. Allahumma la haula wala quwwata illa bika. Tak ada daya kami ya Allah, tak ada kekuatan kami kamu ya Allah. Kamu berikan kurnia itu kepada kami ya Allah. Berilah kekuatan menghadapi musuh-musuh kami ya Allah, musuh agama-Mu ya Allah, musuh kepada kebaikan ya Allah, musuh kepada hukum kamu ya Allah. Berilah kepada kami ini kesenangan dan berikan ketenangan dunia dan akhirat ya Allah. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Ya Allah, gunakanlah hajat kami ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami ya Allah. Berikan kami hajatkan ya Allah, kepada anak-anak kami zuriat yang salihah dan salihah. Berikan ketaatan kepada-Mu jua, ketaatan kepada kebaikan dunia mereka dan akhirat mereka. Rabbana innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Sekarang saja mohon ampunan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Takbir.